Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kumpulan 2 ingin memberi reaksi video YouTube yang akan ditayangkan sebentar lagi. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Ayolah mengenali ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Hakmal bin Kasir, nombor matrik saya 30 DLS 20F2010. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Badrul Amin bin Ma'ali. Nombor matrik saya 30 DLS 20F2002. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Saikal bin Syabran. Nombor matrik saya 30 DLS 20F2032. Dan selamat berkenalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muzammil bin Salman. Nombor matrik saya 30 DLS 20F2012. Okey, seterusnya kita akan menyaksikan sebuah video daripada YouTube berkaitan sejarah Kesultanan Melayu sebagai pusat penyebaran Islam. Ayo kita saksikan. Sejarah Kesultanan Melaka sebagai pusat sebaran Islam. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Tahukah anda peranan terbesar Melaka di dalam sejarahnya mengatasi semua kerajaan Islam yang lain di Nusantara ialah menyebarkan Islam. Kedudukan politik yang dimiliki sebagai sebuah empayar dan pusat perdagangan yang terbesar di rantau ini telah dimanfaatkan oleh Melaka untuk menukar seluruh kepercayaan asal orang Melayu yang berasaskan Hindu-Buddha kepada menganut agama Tauhid. Proses penyebaran Islam dilihat begitu mendadak di Nusantara bermula abad ke-14 Masihi dan dalam masa 200 tahun, hampir seluruh Nusantara telah berjaya diislamkan. Mungkin jika tidak kerana kehadiran penjajah Portugis pada 1511 Masihi, Islam akan dapat disebarkan lebih jauh lagi hingga ke Kepulauan Pasifik termasuk benua Australia dan Oceania. Ternyata kehadiran kuasa politik Kristian ini telah membendung dan menghentikan proses dakwah dan penyebaran Islam kepada dunia yang lebih timur, termasuk Formosa iaitu Taiwan, Indochina, China, Manchuria iaitu Korea dan juga Jepun. Walaupun gerakan dakwah dan penyebaran Islam terhenti akibat kedatangan kuasa politik Kristian, namun sejarah tidak dapat menafikan bagaimana besarnya peranan Melaka dalam menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Penyebaran Islam ini tanpa melibatkan pertumpahan darah atau dakwah bukan melalui mata pedang. Tidaklah seperti perkembangan Islam di Asia Barat, Afrika Utara, Andalusia, Parsi, Transylvania dan India yang merekodkan perkembangan Islam melalui medan perang. Wilayah Nusantara menerima Islam secara aman dengan hati yang terbuka. Ini kerana peranan Melaka yang telah bergerak menyebarkan Islam melalui gerakan dakwah para ulama yang bergabung dengan kekuatan empayar Melayu Islam itu. Akhirnya, orang Melayu telah bertukar menjadi bangsa Islam. Berbeza pula dengan pengislaman beberapa etnik Melayu yang lain, kejayaan gerakan dakwah yang dimulakan pada 1404 Masihi melalui Majlis Dakwah Wali Songo ke atas orang Jawa telah berjaya mengislamkan Pulau Jawa. Sedangkan pulau ini mempunyai pendudukan yang paling padat di dunia sehingga hari ini diakui bahawa orang Melayu dan Nusantara ialah komuniti Islam yang terbesar di dunia. Antara peranan Melaka dalam penyebaran Islam di Nusantara adalah gerakan dakwah seluruh Nusantara. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, gerakan dakwah di keseluruh Nusantara adalah antara agenda besar kerajaan Melaka dan ia berjaya mengubah Nusantara menjadi sebuah rantau Islam. Melaka juga turut berperanan sebagai penyebaran ilmu Islam. Jika Sriwijaya pernah berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu Buddha sejak abad ke-7 Masihi, Melaka telah memainkan peranan bersama Samudra Pasai sebagai pusat keilmuan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Kehadiran tokoh-tokoh ulama dari Arab, Parsi, India dan lain-lain menghidupkan suasana ilmu melalui majlis pengajaran, muzakarah, penterjemahan, penulisan, penyalinan dan pembentukan maktabah. Pengaruh mazhab Syafi'i berkembang pesat kala ini. Ekoran kemasukan kitab-kitab Syafi'iyah di Melaka. Maktabah ialah perpustakaan.
Melaka juga berperanan menyediakan aplikasi undang-undang syariat. Kitab-kitab fiqh yang diajar di Melaka telah diterjemah dalam bentuk aplikasi pentadbiran sebuah kerajaan Islam. Sebagai contoh, kisah Sultan Alauddin Riayat Shah yang berjaga malam untuk mencegah kemungkaran adalah aplikasi model Saidina Umar bin Al-Khattab. Kemudian, hukum-hukum tersebut telah dikanunkan sebagai undang-undang negara. Menurut banyak pengkaji, undang-undang Islam yang diterapkan di Pahang, Perak, Kedah, Aceh, Brunei dan lain-lain adalah saduran daripada hukum kanun Melaka. Melaka berperanan di dalam keamanan politik. Keberkesanan dasar-dasar luar Melaka dalam perhubungan dengan China, Majapahit, India dan Arab telah berjaya menghentikan ancaman serangan musuh. Hal ini telah mewujudkan keamanan di Melaka sehingga bukan sahaja aktiviti perdagangan dapat bergerak lancar tetapi juga dakwah dan perkembangan Islam. Melaka berperanan sebagai pusat kegiatan perdagangan. Faktor perdagangan yang telah disebut sebelum ini adalah antara sebab penting dan mendorong perkembangan Islam. Oleh kerana Melaka adalah pusat perdagangan utama, maka kegiatan dakwah menjadi lebih berkesan memandangkan pergerakan pendakwah adalah melalui kapal-kapal dagang. Dan yang terakhir, Melaka berperanan dalam penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang baru. Walaupun Melaka runtuh diserang Portugis pada 1511 Masihi, tetapi Islam tidak dapat dihancurkan kerana banyaknya kerajaan Islam yang wujud pada abad ke-15 dan 16 Masihi di Nusantara. Kesan daripada kewujudan Melaka. Di Jawa misalnya, muncul kerajaan Demak, Banten, Cirebon dan Jepara. Manakala kerajaan Brunei muncul di Borneo, Maguindanao dan Sulu di Mindanao, Makassar atau Goa di Sulawesi. Kemunculan kerajaan-kerajaan ini telah mewarisi perjuangan Melaka di dalam penyebaran Islam. Terima kasih kerana menonton. Jika anda ada sebarang komen, sila tinggalkan di bawah. Okey, seterusnya kita akan mempersilakan Muzammil, Badrul, Hakmal dan Syafiz bagi memberi reaction terhadap video tersebut. Dipersilakan. Tajuk kami pada hari ini ialah Selat Melaka sebagai pusat penyebaran etika. Sebelum saya mulakan pengenalan tentang Selat Melaka ni, izinkan saya berpantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulunya kata, saya sembah pembuka bicara. Okay, pengenalan mengenai Selat Melaka. Saya akan terangkan apa itu Selat Melaka sebagai pusat penyebaran etika. Selat Melaka merupakan salah satu jalur Selat Melaka yang sangat penting kepada Selat Melaka. Ianya menjadi nadi pembangunan pelayaran terpenting di dunia. Sama kestabilan ekonomi dunia khususnya bagi negara Pulau Singapura yang pentingnya dengan terusan Suez atau kepada negara Amerika Syarikat, Jepun dan terletak di selatan Johor, Malaysia. Selat Melaka membentuk China dan lain-lain negara Asia. Di Asia, Singapura mengambil kesempatan dari jalur pelayaran terusan atau lautan Hindi Tenggara. Hampir 1/5 kedudukannya itu untuk menjadi lautan Pasifik serta menghubungkan perdagangan dunia melalui Selat Melaka. Pada tahun 2003, 11 juta barrel pelabuhan interport terpenting di dunia. 3 negara dari negara-negara yang dengan jumlah barang melaluinya setiap hari. Antara jumlah negara yang besar penduduknya yang melabur di Selat Melaka iaitu negara India, Indonesia dan China. Selat Melaka berperanan sebagai empire untuk mencapai penyebar barangan dari 2 wilayah
kemuncak kuasanya semasa gugusan Kepulauan Asia di atas pemerintahan Sultan Mansur Shah. Akhir sekali, Selat Melaka merupakan sebagai tempat para pedagang untuk berhentikan dan menanti perubahan tiupan angin ke timur dan ke barat. Secara rumusannya yang saya dapat di sini ialah Selat Melaka merupakan salah satu tempat pelabuhan yang sangat penting di dunia satu ketika dahulu. Ianya dilalui oleh pelbagai negara di luar negara. Okey, terima kasih kepada saudara Muzammil. Okey, seterusnya saya akan meneruskan lagi. Okey, berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, apa yang dinyatakan adalah Melaka pada ketika dahulu bukan sahaja sebagai pusat perdagangan, tapi Melaka juga merupakan pusat penyebaran agama Islam. Ini berlaku apabila pedagang-pedagang daripada Arab, India dan beberapa negara lain, mereka bukan sahaja datang berdagang, tapi mereka juga berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Itu antara dia punya pusat peradaban etika pada ketika itu. Okey, seterusnya fungsi lain Melaka sebagai pusat peradaban adalah bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Pedagang-pedagang yang datang ke Melaka, mereka akan menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan pedagang lain sewaktu proses urusan perdagangan tersebut. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara, ianya digunakan secara meluas oleh pedagang di rantau Melaka. Okay, selain itu, banyak kesan yang positif kedatangan pedagang ke Melaka. Antaranya, wujudnya perkampungan Islam di Melaka dan adanya orang Islam dari Arab dan India, ianya diberi kedudukan dalam kerajaan, iaitu Matuk Syekh Abdul Aziz dari Hijaz dan juga Tun Ali daripada India. Sultan Melaka juga memeluk Islam dan mulalah orang-orang tempatan juga memeluk Islam. Peristiwa ini berlaku disebabkan oleh baginda kagum melihat akhlak para pedagang Islam dan membentuk proses pengislaman Melaka. Oleh itu, kemajuan dan kemakmuran di Melaka menjadi pemangkin dakwah Islamiah. Okey, itu adalah serba sedikit yang saya dapat kongsikan. Okey, maaf salah silap, yang baik itu datang kepada Allah, yang kurang itu mungkin atas kekurangan saya. Saya mempersilakan saudara Kamal untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih saudara Badrul. Izinkan saya memulakan perbincangan ini dengan serangkap pantun. Ingin merasa memakan kari cendawan batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Berdasarkan video yang saya lihat, terdapat serba sedikit tentang fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban dari segi penyebaran Islam. Yang saya ingin sampaikan iaitu dari Melaka, pedagang dan pendakwa bergerak ke Jawa, Maluku, Sulawesi, Mindanao, Brunei dan lain-lain. Selain itu, pergerakan ulama di Nusantara dalam menyejaki pulau-pulau dibantu sepenuhnya oleh para pedagang yang menumpangkan kapal-kapal dagang mereka sebagai kenderaan. Maka, kepakaran penyebar agama yang memahami dan mengenali tata budaya masyarakat Melayu dan dijadikan agama Islam diterima dengan aman dan harmoni. Berbeza dengan wilayah daratan di Asia Barat, hampir keseluruh gerakan dakwah Nusantara berkembang melalui kapal-kapal pedagang. Dalam konteks inilah, kemajuan dan kemakmuran pedagang di Melaka menjadi pembangkit perkembangan dakwah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Saikal bin Syabran. Nombor matriks 30 DLS 20F 2032. Okey, sebelum tu terima kasih kepada saudara Akmal kerana penyampaian beliau tadi. Okey, daripada video yang kita lihat tadi, terdapat beberapa rumusan yang kita peroleh berdasarkan video itu. Okey, yang pertama ialah Selat Melaka menjadi punca, Melaka menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Okey, yang kedua, Melaka merupakan perlabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Yang ketiga ialah wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Yang terakhir sekali ialah pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Contohnya seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Perancis dan
lain-lain. Itu sahaja daripada saya. Sebelum mengakhiri pembentangan ini, saya ingin menyampaikan satu pantun, iaitu pergi ke Makassar, naik ke kapal, tak lupa mampir dulu ke Bali. Kami ucapkan selamat tinggal. Terima kasih sudah datang ke sini. Siang-siang ditanyai isteri, siang sudah makan belum? Usai sudah pertemuan hari ini. Sekian dan Assalamualaikum.